Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini sekali lagi kita digemparkan dengan siasatan oleh SPRM terhadap sebuah badan yang paling digemari oleh rakyat Malaysia. Apalagi kalau bukan FAM, yaitu Persatuan Bola Sepak Malaysia. Baru-baru ini kita digemparkan dengan pelbagai spekulasi, pelbagai drama dan macam-macam lah yang berlaku. Dan pendedahan demi pendedahan memang ada yang kita tahu, ada juga yang kita tak sangka pula ada berlaku. Tapi kali ini melibatkan siasatan SPRM terhadap FAM. Tetapi yang mengejutkan kita, dua siasatan dakwaan rasuah salah laku Babit FAM disahkan NFA. Nak tahu apa tu NFA? Ikuti ulasan ini. Dua siasatan membabitkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM disahkan tidak mempunyai sebarang isu rasuah, salah guna kuasa atau penyelewengan. Siasatan agensi penguatkuasa itu adalah terhadap isu projek pembinaan National Training Centre atau NTC di Putrajaya yang dianggarkan bernilai RM25 juta ringgit dan isu tohmahan kepimpinan dan pengurusan FAM sewaktu penganjuran Kongres FAM ke-60. Berita harian difahamkan SPRM sudah menjalankan siasatan rapi berhubung kedua-dua isu yang dibangkitkan sebelum ia diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Rakyat TPR untuk tindakan susulan. SPRM menjalankan siasatan ke atas isu rasuah di FAM yang membabitkan pelaksanaan projek NTC di Putrajaya bernilai hampir 25 juta ringgit. Kos pembangunan projek ini menggunakan dana yang diberikan oleh Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Selain itu, SPRM juga menyiasat tohmahan dan dakwaan rasuah dalam penganjuran Kongres FAM yang ke-60. Hasil siasatan terhadap dua isu ini sudah diselesaikan oleh SPRM dan dirujuk kepada TPR dan TPR berpuas hati dengan hasil siasatan berkenan serta memutuskan kes sebagai NFA atau tiada tindakan lanjut. Tiada sebarang isu rasuah, salah guna kuasa atau penyelewengan dikesan dalam dua siasatan itu, kata satu sumber kepada Berita Harian BH. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM Datuk Seri Hishamuddin Hashim ketika dihubungi BH mengesahkan kedua-dua kes yang disiasat itu diputuskan NFA oleh TPR. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut ketika ditanya mengenai maklumat tambahan berhubung keputusan TPR berkenan. SPRM sebelum ini sudah merakamkan keterangan 14 saksi dan membuat pemeriksaan ke atas 10 premis yang berkaitan dengan kedua-dua isu berkenan mengikut Akta SPRM 2009. 3. Syarikat yang dikemukakan kepada FIFA bermesyuarat pada 8 April lalu dan sudah melantik sebuah syarikat untuk melaksanakannya. Malah penyediaan dokumen perjanjian kontrak oleh FAM hasil daripada keputusan pemilihan yang dibuat sendiri oleh FIFA. Isu tohmahan dan dakwaan rasuah dalam pengurusan atau penganjuran Kongres FAM yang ke-60 pula berbangkit selepas surat layang dalam bentuk email yang membangkitkan isu kepimpinan dan pengurusan FAM menjadi tular di media sosial. Ia membabitkan 4 perkara utama iaitu penyalahgunaan kuasa oleh Setiausaha Agung FAM, gaji serta manfaat staf, isu membabitkan skuad Harimau Malaya dan projek NTC sebelum berlangsungnya Kongres tahunan ke-60 FAM bulan lalu. Dakwaan itu mendapat perhatian SPRM dan kemudiannya masuk menyiasat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya pendedahan kali ini paling mengejutkan kita. Ianya melibatkan seorang menteri dan juga orang besar dalam parti UMNO, Azalina Othman Said.
Menurut laporan ini, ada yang mahu supaya Azalina Othman Said ditukar atau dengan kata yang lebih kasar, mungkin sesuai dikata sebagai dipecat. Bukan dipecat sebagai menteri, tetapi dipecat sebagai Ketua Penerangan UMNO. Ini sebab beliau dimohon supaya diganti ataupun dengan kata yang lebih mudah kita faham, dipecat dan diganti dengan orang lain. Yaitu menurut laporan ini, mereka mahu Azalina Othman Said ditukar kerana tidak fokus terhadap tugasan beliau sebagai Ketua Penerangan UMNO dan kurang proaktif. Azalina perlu ditukar. UMNO Cawangan SS9E Damansara. UMNO Cawangan SS9E Damansara mengusulkan satu pertukaran atau rombakan bagi jawatan Ketua Penerangan UMNO Malaysia yang disandang oleh Datuk Seri Azalina Othman Said ketika ini, yang didakwa tidak fokus dalam tugasan beliau. Timbalan Ketua UMNO bahagian Damansara, Amin Syukur berkata, sebagai seorang menteri dan kepimpinan yang berjasa sekian lama, UMNO Cawangan SS9E beranggapan beliau tidak fokus kepada tugas Ketua Penerangan Parti serta disifatkan sekarang ini perlu lebih proaktif. Katanya, akar umbi UMNO keseluruhannya memerlukan satu pelaksanaan strategi serta gerak kerja hala tuju drastik yang lebih jelas agar setiap tindakan akar umbi itu tidak tersasar. Sebagai seorang menteri, kami yakin beliau cukup firm dan ini jelas menguntungkan UMNO. Oleh itu, kita memerlukan individu yang mungkin boleh lebih fokus untuk bertindak sebagai Ketua Penerangan dan ada masa merencana usaha-usaha serta tindakan tidak bermusim. Satu pelan naratif masa depan UMNO yang lebih praktikal perlu segera digerakkan oleh Ketua Penerangan serta segala usaha perlu digembleng kepada usaha bersangkutan portfolio penerangan ini, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Tambah Amin, UMNO Cawangan SS9E juga ingin mengusulkan untuk kepimpinan parti mempertimbangkan Datuk Seri Rezal Merican Naina Merican bagi menggalas seterusnya portfolio sebagai Ketua Penerangan yang baharu. Melalui kemahiran, pengetahuan serta pengalaman dimiliki beliau, ianya dilihat satu kelebihan yang boleh digunapakai untuk kegunaan atau kebaikan UMNO. Selain UMNO Cawangan SS9E juga beranggapan beliau ada masa untuk lebih fokus merencana, bergerak dan bertindak sebagai Ketua Penerangan yang baru jelasnya lagi. Sebelum kita berpisah, apa pendapat anda? Adakah anda juga setuju supaya Azalina Othman Said ditukar daripada jawatan beliau sebagai Ketua Penerangan UMNO? Kerana tidak fokus dan memang ada juga logiknya. Azalina Othman Said sebagai seorang menteri, beliau begitu perform, bekerja bagus dan pencapaian yang sangat baik. Tetapi sebagai Ketua Penerangan UMNO, seperti yang dinyatakan oleh Amin, memang perlu masa untuk merencana parti tersebut untuk bangkit semula. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Tolong tekan butang subscribe di ruangan subscribe itu. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan dan juga pendapat daripada Tun Mahathir kali ini paling panas dan pastinya menimbulkan pelbagai pendapat dan kritikan daripada netizen yang menonton laporan kali ini. Tun Mahathir kata, umat Islam dunia perlu bersatu bangunkan teknologi senjata untuk menentang Israel. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu kali ini? Sila tuliskan dalam ruangan komen. Keganasan Israel tidak dapat ditentang kerana kelemahan umat Islam bersatu dan membangunkan teknologi senjata. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Al-Quran menyuruh orang Islam membuat persediaan untuk melindungi keselamatan ummah Islamia.
Untuk ini, negara Islam dan orang Islam perlu memiliki ilmu senjata moden dan pasukan tentera yang boleh menangkis serangan musuh. Tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan senjata sendiri. Ramai orang Islam yang berpendapat sunnah Nabi ini ialah berkenan dengan pemilikan senjata zaman Nabi. Sebenarnya sunnah Nabi ialah keupayaan menyelamat umat Islam. Senjata zaman Nabi tidak mampu menyelamatkan di zaman ini. Senjata yang sesuai di zaman ini ialah mesin gun, roket, meriam, kereta kebal, pesawat pejuang, kapal perang dan lain-lain. Orang Islam tidak dapat cipta dan mengeluarkan senjata ini kerana tidak memiliki ilmu dan kepakaran yang diperlukan, kata Tun Mahathir menerusi catatan di X pada Jumaat. Dr. Mahathir berkata, orang Islam dahulu menguasai ilmu sains dan matematik berbeza dengan sekarang kerana ada yang beranggapan ilmu-ilmu ini tidak memberi pahala untuk akhirat dan dengan itu keupayaan mereka mencipta dan mengeluarkan senjata terhakis. Jika orang Islam berhajat untuk menunaikan kewajipan mereka untuk melindungi dan menyelamat umat Islam, penguasaan ilmu sains dan matematik hendaklah dituntut. Kata Mahathir lagi, jika orang Timur boleh kuasai ilmu-ilmu ini dan mereka mampu mencipta dan mengeluarkan alat-alat pertahanan ini, tidak ada sebab kenapa orang Islam tidak boleh. Tindakan menuntut ilmu dan membangun keupayaan mencipta dan mengeluarkan senjata moden hendaklah diusahakan oleh negara-negara Islam dan orang Islam, ujar Mahathir lagi. Dr. Mahathir dalam pada itu turut mengkritik sikap setengah negara Islam yang tidak bersatu untuk membela dan melindungi Palestin. Seluruh dunia melihat keganasan Israel dan dengan angkuh Israel meneruskan keganasan membunuh ratusan orang Palestin di tebing barat. Sekarang Lubnan juga diserang, tidak ada sesiapa yang bertindak dan menolong, tidak ada sesiapa yang cuba beri perlindungan, kata Mahathir. Biasanya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu akan hantar pasukan pengaman, tetapi sejak serangan oleh Israel tidak ada pasukan pengaman dihantar oleh PBB, kata Tun Mahathir lagi. Saudara-saudara sekalian, keputusan dan tulisan Tun Mahathir ini, umat Islam dunia perlu bersatu bangunkan teknologi senjata tentang Israel, mendapat banyak perhatian daripada netizen. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi.